Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, insyaAllah. Pada malam ini sekali lagi kita akan bersama dalam sesi market research. Dengan tajuk malam ini yang kita akan cuba untuk bedah siasat ialah berkenaan dengan syarikat Bursa Malaysia Berhad. Okay, so Bursa Malaysia Berhad adalah salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so dalam bursa tu dia ada bursa lagi. Okay, so semua company yang listed berada di dalam bursa, tetapi bursa tu sendiri juga disenaraikan di dalam Bursa Malaysia. Okay, so kita akan mula sebentar saja lagi. Sementara itu, please klik button share, okay, agar lebih ramai kawan-kawan kita yang dapat join. Okey, sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, please komen. Okey, boleh dengar dengan jelas dan boleh nampak muka saya dengan jelas supaya tiada gangguan lah dari segi teknikal. Baik, kita periksa sekali lagi. Okey, saya nampak semuanya okey. Okey, so jam telah menunjukkan 9:02. InsyaAllah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada anda semua sekali lagi. So insyaAllah pada malam ini kita akan cuba untuk bedah siasat salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, iaitu Bursa Malaysia Berhad. Okey, so seperti kita maklum, semua syarikat yang didagangkan itu berada di dalam Bursa Malaysia, dan Bursa Malaysia itu sendiri didagangkan juga. Okay, meaning kita boleh beli share dalam bursa itu sendiri, okay, dan menjadi shareholder kepada syarikat Bursa Malaysia. Okay, so tanpa meninggalkan masa, kita ambil research kita pada malam ni daripada MIDF Research. Okay, so ada dua research actually yang hari ini, pada hari yang sama mengeluarkan research yang sama, iaitu MIDF dan juga RHB Investment, berkenaan dengan syarikat Bursa Malaysia. Okay, tapi kita ambil salah satu sajalah sebab nak bedah dua mungkin takes a lot of time. So kita just bedah salah satu saja dan kita akan lihat apakah yang cuba disampaikan di dalam research ini. Okay, so sebagai disclaimer sekali lagi, okay, so this is for information purpose only. Okay, so sesi kita ini ialah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Ia bukan nasihat pembelian ataupun nasihat penjualan. Okay, so sebarang risiko pelaburan dia adalah atas diri masing-masing. Okay, so please take note on that. So, mari kita lihat apa yang diperkatakan oleh MIDF Research. Okay, so research yang dikeluarkan pada hari ini, Wednesday 3 February 2021. Okay, dekat atas ni boleh nampak. Syarikat Bursa Malaysia Berhad, okay, kategori financial services. Okay, so dengan kod dia 1818. Okay, dia dapat nombor cantik 1818, sebab dia yang keluarkan kod tu kan, so dia dapat lah nombor yang cantik. Okay, so dulu Bursa Malaysia ni dia tidak patuh syariah. Okay, tetapi lately ni dia dah dapat status patuh syariah, okay, daripada committee members of Sharia compliance di Social Securities. Okay, dan kini di Bursa Malaysia ada tiga syarikat yang dalam financial services, okay, dalam financial services yang mempunyai syariah status. Apakah dia? Okay, so cuba komen siapa yang tahu. Ada tiga company yang didagangkan di Bursa Malaysia dalam sektor financial services yang patuh syariah. Okay, sebab yang lain tu semua tak patuh syariah. Financial services bank ke, insurance ke, ataupun produk-produk yang berkaitan dengan financial. Okay, cuba komen kalau siapa yang tahu apakah dia syarikat-syarikat tersebut. Selamat datang kepada anda yang baru join. Okay, so siapa yang baru join, kita sedang membedah siasat berkenaan syarikat Bursa Malaysia Berhad. So please klik button share terlebih dahulu. Okay, sebelum anda dapat join, sebelum anda masuk dan teruskan pengajian ni, sebab itu adalah pengeras dia untuk sesi pada malam ini. Okay, so tadi saya tanya tiga syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia yang mempunyai syariah status dalam sektor financial services. Apakah dia? Okay, yang pertama, tanpa perlu pertikaian umum ataupun tanpa perlu ada sebarang perdebatan, okay, of course yang pertama adalah Bank Islam. Okay, so Bank Islam Berhad didagangkan di Bursa Malaysia
dalam sektor financial services dan dia adalah patuh syariah. Okay, so bank Islam. Of course lah kan, bank, nama pun bank Islam, patuh syariah lah. Okay. Tuan Syafidi menjawab takaful. Yes, betul Tuan Syafidi. Takaful. Yang kedua, yang pertama tadi Bank Islam Berhad. Okay, yang kedua adalah syarikat takaful keluarga Malaysia Berhad. Panjang nama dia. Tapi takaful Malaysia itulah. Syarikat takaful Malaysia yang owned by Bank Islam. Dia punya majority shareholder adalah Bank Islam. Okay. Dan juga tabung haji is the majority shareholder untuk Bank Islam. Indirectly, everything is owned by tabung haji lah. Okay. Bank Islam, yang kedua syarikat takaful Malaysia Berhad, dan yang ketiga adalah Bursa Malaysia Berhad. Okay, so Bursa Malaysia adalah dalam sektor financial services dan kini ia telah patuh syariah. Okay, so ada 3 sekarang ni yang patuh syariah di Bursa Malaysia dalam sektor financial services. Okay, so tanya Tuan Syafizi betul dalam salah satu jawapan dia iaitu syarikat takaful. Baik. Apa yang cuba diberkatakan di dalam report ini, unprecedented, ni tema dia, unprecedented earnings in an unprecedented year. Okay, so earnings yang luar biasa untuk tahun yang luar biasa. So itu tema dia. So kalau kita lihat kat sini dia punya target berapa mungkin projection yang boleh pergi adalah RM8.90. Okay. I think dia mungkin ada kesilapan kat sini. Sebab last closing price was RM9.35. Okay. So nanti kita tengok details apa yang cuba disampaikan. Okay, yang pertama, key investment highlight. Okay, untuk financial year 20, okay, tahun 2020, tahun kewangan 2020, earning exceeded both our and consensus expectation. Okay, so yang pertama yang cuba disampaikan adalah pendapatan kadar pendapatan untuk financial year 2020 melebihi jangkaan yang dikeluarkan oleh MIFDF sebelum ini. Yang kedua, higher trading activities especially from retail investors was the key driver. So perdagangan yang tinggi daripada retailers adalah penyumbang terbesar kepada peningkatan untuk Bursa Malaysia. Yang ketiga, OPEX expanded, but this was due to higher provision in variable costs which was in line with the higher profits. Walaupun OPEX meningkat tetapi ia dapat diimbangkan dengan kadar peningkatan keuntungan. Kemudian financial dividend of 26 cent including special dividend. Total dividend for the year was 51 cent. It was more than 100% payout. So kadar dividen final dividen 26 sen, tetapi untuk dalam tempoh setahun kadar dividen yang diberikan adalah 51 sen. No change to earning forecast. So maintain neutral with unchanged TP of 8.90. So kita tengok apa yang pertama yang dimaksudkan dalam exceed expectation tadi tu. Bursa Malaysia Berhad saw its financial year 20 earnings slightly double. They surpassed the expectation coming in at 112% and 105% of ours and consensus full year estimates respectively. While the year saw higher operating expenses, OPEX, the strong growth in revenue more than compensated. Itu cuba disampaikan. Yang pertama, exceed expectation bukan sikit-sikit. Exceed expectation melebihi 112%. Daripada jangkaan asal dia. Tapi siapa tahu mungkin waktu dia keluarkan riset tu sebelum MCO 1.0 waktu tahun lepas, March kan, yang mana kita dapat lihat peningkatan retailers berpusu-pusu masuk dalam Bursa Malaysia sampaikan hang platform. Ada beberapa minggu tu platform pukul 9 pagi hang. Tak boleh nak masuk, tak boleh nak buy, tak boleh nak sell. Dan juga
borang-borang orang yang nak submit buka akaun CDS tu beratur-ratur, okey. Sehingga kan kena tunggu sampai 2 bulan pun ada, 3 bulan pun ada untuk buka akaun CDS. Okey. Sebelum ni nak buka tu, saya dulu masa buka dekat bank waktu tu saya pergi, tak ada orang pun, saya datang tu isi-isi barang terus siap dalam masa berapa minit. Sekarang kena queue. Oh, kena buat appointment lagi. Okey. So itu perubahan yang kita dapat lihat dalam suasana pasaran saham di Malaysia. It's good. Okay, saya lihat ia adalah satu perkembangan yang bagus. Okay, especially peningkatan partisipasi daripada Bumi Putra. Okay, para pelabur Bumi Putra, kadar para pelabur Bumi Putra di Bursa Malaysia meningkat. So itu for me is very very good. Okay, so tercapai jugalah saya punya harapan agar lebih ramai lagi syarikat Bumi Putra ni untuk join ataupun turut serta dalam Bursa Malaysia. Okay, so yang seterusnya nombor 2, okay, di-mention kat sini, retail investor drove higher trading activities. Revenue grew 59% year on year, driven by increased securities trading revenue, which more than doubled. Higher trading activities was the contributor, where ADVOMT ballooned 118% year on year to 4.21 billion ringgit. The support came from the retail investor as ADVOMT from this segment grew to 1.56 billion from 473 million a year earlier. Meanwhile, new CDS account jumped to 423,261 from 159,333 accounts. We believe that there was a confluence of factors that affected this, such as the movement control order, forcing people to stay at home, the loan moratorium releasing cash, and easier trading through technology. Okay, so itu antara faktor-faktor yang telah ataupun yang menyumbang kepada peningkatan income atau profit daripada Bursa Malaysia. Antaranya adalah daripada segi peningkatan retailers tadi. Okay, so retailers ramai yang buka akaun tadi, peningkatan akaun pembukaan akaun 2019 159,000, okey, orang buka akaun CDS. 2020 423,000, okey. More than double, okey. More than double dia punya peningkatan pembukaan akaun saja, okey. 400,000, manalah tak kena beratur. Okey, kita broker kat Malaysia ni walaupun banyak, tetapi dia orang pun tak ready Dia memang tak ready pun, sebab tu kita tengok platform boleh hang, okey, which is macam apa je kan, apa ni kata nak upkan Bursa Malaysia kan, tapi platform pun tak ready. Okay, which is saya tak puas hati kat situ lah. Okay, you sistem macam apa tak upgrade kan. Okay, kemudian daripada segi revenue is actually double. Okay, revenue grow 59%. Okay, 59% year on year. Okay, dan juga peningkatan daripada segi pembukaan akaun CDS. Okay, orang awam buka akaun CDS ada 423,000. Okay, saya yakin majority, okay, dan saya harapnya, okay, ialah daripada golongan Bumi Putra kita. Okay, supaya lebih ramai lagi yang sedar tentang pelaburan yang sah dan juga patuh syariah. Okay, penyumbang lain adalah MCO. Okay, so people stay at home. Dia tak boleh nak buat apa takut ke batu. Tengok pula bursa tengah naik ke apa, dia tengah uptrend tengah rebound tengah melakukan tujahan. So it's a bull market 2020, ramai masuk pondok rumah, trade dari rumah. Okay, kemudian moratorium. Okay, so moratorium diberikan kepada semua, okay, automatic untuk perumahan, untuk kereta dan sebagainya. So orang ada cash duit. Okay, so mungkin sebelum ni dia bayar rumah 1,500 ataupun 2,000 sebulan. Kemudian kereta dia mungkin 1,000 sebulan. So dia ada lebih kurang 3,000 2,000 ke 3,000 sebulan yang tak buat apa lagi. Mungkin dia gunakan untuk berdagang di Bursa Malaysia. Okay, so itu antara faktor-faktor dia, dan di samping teknologi lah. Okay, so sekarang kita tak payah nak pergi bursa duduk tengok skrin pergi kat broker tengok skrin, tak ada. Okay, kita buka handphone je. Okay, kita buka handphone, kita buka laptop ke, kita buka apa-apa je, semua boleh dah sekarang. Okay, for the easiest is handphone pun boleh. Okay, nak trade dari handphone pun boleh. But of course lah, nak baca chat dan sebagainya tu kena buka kepada
komputer lah, lebih senang. Okay, tengok chart, nak buat technical analysis dan sebagainya lebih mudah. Okay, nombor 3, strong rebound from the true to end on a high note. Overall market cap recovered from its true to the end the years plus 6% year on year, higher to 1.82 billion. Financial year 20 also saw the main index FMKLCI ending 2.4% higher at 1627 point. Okay. So penyumbang ataupun faktor-faktor kemasukan retailers yang banyak ni, dan juga pertambahan pada pelabur baru mungkin, dan juga minat para pelabur yang bertambah dalam pelaburan saham telah menyebabkan market cap kita meningkat kepada tambahan 1.82 bilion, dan juga FBM KLCI kita ditutup tinggi bagi tahun 2020 setelah 2 tahun berturut-turut. Sebelum ni 2 tahun 2018 dan juga 2019 mengalami penurunan ataupun negatif year on year return. So 2020 kita recover walaupun tak banyak 2.4%, tapi still it's a positive side. Setelah mengalami, dan kita taklah consecutively 3 tahun berturut-turut negatif. So 2 tahun cukup, tahun 2020 positif. Dan hopefully 2021 it's going to be another bull. So hopefully it's going to be another bull. So saya very optimis, dan juga sangat galak-galakkan saya my client yang masuk pun kita, if you get a 3 to 5 years punya window 3 ke 5 tahun tempoh nak melabur, this is the time ataupun the best time untuk you masuk. Setahun mungkin susah sikit, tapi if you get 3 ataupun 5 tahun untuk masuk dalam small and medium caps, this is the time untuk invest dalam private mandate. Itu yang bawah private mandate yang diuruskan oleh fund manager. So pelabur duduk tepi goyang kaki, so biar fund manager uruskan. After 5 years nanti nak take the profit, up to you. So dah profit nanti ambil je lah. Nak ambil profit ke, nak tinggalkan capital, nak tutup account semua ke, nak transfer ke CDS ke, terpulang. Tapi yang penting profit dulu. This is the window yang 3 ke 5 tahun kita lihat. Baik. Kemudian apa lagi? Higher provision in variable cost. So OPEX expanded 18.5 year on year to 291.8 million due to higher manpower cost, IT maintenance, services fees and other OPEX. So banyak pertambahan manpower. Mungkin IT system kena upgrade, service pun kena ada pertambahan daripada segi service fee pada dia punya vendor dan sebagainya, telah menyebabkan OPEX yang meningkat 18.5% year on year. Increase in manpower cost came from higher provision in variable cost, which was in line with the higher profits. Increase in IT maintenance was due to additional licensing fee, while higher service fee, Globex fee was from higher numbers of derivatives contract traded. So itu antara penyumbang ataupun penyebab kepada peningkatan dari segi OPEX, operating expenditure, tetapi ia dapat dikompensate dengan keuntungan ataupun kenaikan profit yang dibuat oleh Bursa Malaysia. Kita sambung seterusnya, generous dividend. So dividend tadi nampak banyak dibagi. Bursa announced a final dividend of 26 cent per share. This bring in total dividend for the year to 51 cent per share, inclusive of the 8 cent per share special dividend. As such, the payout ratio came to 109%. However, going forward, we do not expect the high payout to persist. For financial year 21, we are expecting a dividend of 36 cents. So, walaupun 2020 dia telah memberikan pulangan ataupun memberikan dividen 51 sen untuk setiap share yang kita ada. Tetapi untuk 2021, MIDF menjangkakan kemungkinan dia tidak boleh memberikan dividen yang sebegitu, dan juga dia estimate dia punya dividen sekitar 36 sen sahaja. So 51 sen, jika anda ada 100 lot, lebih kurang RM510 dapat. Kalau ada 100 lot untuk bursa, so boleh dapat dalam RM510 lah. Untuk dividen setahun, untuk dividen setahun.
Harga subjek ke berapa, ikut berapa kita masuk. So yield dia depends, nanti you kena bahagikan dengan berapa dia punya harga you masuk. Okay. Alright, so hard to repeat an unprecedented year. Okay, certainly financial year 20 has been an unprecedented year in more ways than one. The situation have reinvigorated retail investor, and it seems they continue to remain invested in financial markets. This should bode well for Bursa performance this year. However, we believe it will be difficult to sustain the same level of performance in the absence of the volatility swings we observed in financial year 20. We expect some normalization in trading activities in financial year 21 as effects from the COVID-19 pandemic start to wane once vaccination goes underway. Okay, so walaupun tahun 2020 telah memberikan satu tahun yang gemilang untuk Bursa Malaysia, okay, daripada segi revenue dan juga profit, tetapi untuk jangkaan MIDF bagi tahun 2021, kemungkinan perkara yang sama sukar untuk kita dapat lihat sekali lagi. Okay, ini kita dapat lihat disebabkan mungkin walaupun retail masih ada, tetapi dia tak ada macam dia hype masa 2020 hari tu. Okay, walaupun macam contoh MCO 2.0 start hari tu bulan Januari, kita tak lihat retails yang besar seperti MCO 1.0 hari tu. Okay, mungkin juga sebab MCO 2.0 sekarang ni dia taklah strict waktu 1.0 dulu kan. Maknanya memang tak boleh keluar langsung, keluar pun untuk beli barang je, kerja apa semua tak ada, balik rumah. Tetapi MCO 2.0 banyak bisnes yang boleh. So walaupun MCO tapi orang pergi kerja lah. Okay, so tak adalah dia ada masa nak trade kan, nak invest sebagainya. Okay, so itu pandangan dia kenapa. Dan juga sekiranya vaksin dah roll out, semua dah dapat vaccinate semua. So kemungkinan trading mungkin orang tak sempat nak buat lah. Okay, orang bekerja kan, mana sempat nak trade. Okay, mungkin swing lah, mau swing ke invest dan sebagainya. So dia taklah boleh melonjakkan dulu macam sehari tu, volume Masya Allah all time high break all time high berapa kali. Okay, trading volume dan juga dia punya trading value dia tak pernah berlaku. 2020 was the highest level yang pernah dicatatkan. Okay, so itu kenapa dia MIDF menjangkakan untuk tahun 2021 mungkin dia tak boleh nak break 2020 punya kenaikan tu. Okay, tapi mungkin boleh nampak juga minat belian yang tinggi. Okay, especially ramai private mandate sekarang buka account private mandate. That is a good thing also. Okay, guna account satu EPF pun boleh withdraw, invest dalam saham. Okay, masuk dalam stock direct. So orang yang buka account e-cash pun masuk saham juga. Okay, guna private mandate. So itu semua menyumbang kepada brokerage fee dan sebagainya. Okay, kita sambung kat sini. Okay, revenue. Okay, investment statistik kita tengok kat sini 2019 sehingga 2023. Okay, 19 dan 20 is actual, 21 sehingga 2023 ialah untuk forecasted. Okay, untuk revenue 2019 502 juta. Okay, untuk tahun 2020 is 778 juta. Okay, so peningkatan lebih kurang 200 juta. Okay, 276 juta peningkatan. 206 lebih kurang. Banyak 260 juta peningkatan daripada 2019 kepada 2020. Okay. Dan untuk 2021 dijangkakan revenue ni mungkin mengurang sikit kepada 719 juta. Okay, dan seterusnya 2022 dan juga 2023 semakin berkurangan lagi. Okay, kemudian kita tengok dividen. Daripada segi dividen untuk tahun 2019 was 20.8 sen. Okay, untuk 2022 51 sen. Sorry, 2020 51 sen. Dan kemudian berkurangan untuk 2021, 2022 dan juga 2023. Okay. Alright. Apa lagi kita boleh tengok kat sini? Fourth quarter financial year 20 in comparison to fourth quarter 2019. Okay.
Okay, I think that's all. Okay, untuk sesi malam ni, kita dah tengok tadi sedikit berkenaan dengan research yang dikeluarkan oleh MIFDM Research berkenaan dengan syarikat Bursa Malaysia Berhad. Okay, saya buka untuk mungkin satu soalan sekiranya ada sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini, insya-Allah, jika ada. Supermac, mana ada Supermac? Kita tengah bincang tentang Bursa Malaysia. Supermac ada juga research hari ni dikeluarkan oleh RHB juga. Sorry, oleh MIDF. Tapi saya tak pedah lah sebab itu kita dah tengok glove sector kan untuk top glove hari tu. Nampak lebih kurang sama lah Supermac dengan top glove tu. Okey, baik, jika tak ada soalan, so saya nak promote sekali lagi berkenaan dengan private mandates. This is a private mandate. Private mandate ataupun private managed account adalah pelaburan saham menggunakan license fund manager. Bermaksud para pelabur tak perlu bersusah payah untuk uruskan pelaburan dia. Diserahkan semuanya kepada license fund manager, yang berlesen yang memang ada license daripada Sonja Security. Company pun ada license daripada CMSL license daripada Sonja Security untuk menguruskan pelaburan saham. Dulu private mandate ni hanyalah untuk high net worth individuals. So mana orang-orang kaya ni dia melabur saham tapi bukan diuruskan. Dia ada license fund manager uruskan. So sekarang kita dah marhainkan dia untuk memberikan peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia untuk subscribe atau mendapatkan servis daripada license fund manager ni. So antara kategori yang anda boleh labur dalam bursa dekat private mandates ni adalah dekat Malaysia kita ada blue chip stocks, kita ada opportunity stock dan juga dividend enhanced stocks. Maksud dia jika anda pilih untuk melabur dalam blue chip stock, so private mandate dalam private mandate so mandates yang hanya fokus pada blue chip, bermaksud fund manager akan beli saham yang hanya dalam list blue chip stock sahaja. Sekiranya anda melabur dalam pasaran ataupun dalam mandate opportunity, maka fund manager akan select stocks ataupun saham yang hanya dalam opportunity. Opportunity ni ialah untuk small and medium cap stocks. So yang penny stock yang RM1, RM3 punya stock yang yang 30 sen, 80 sen, 90 sen tu small dan juga medium cap yang lebih kurang macam tu. Dan yang dividend enhance mandates yang dividend enhance ni ialah mandates yang akan pilih stocks yang akan bagi dividend yield dalam percentage yang paling tinggi di dalam Bursa Malaysia. So dia ada special mandates yang kita akan select based on dia punya percentage. Dia tak semestinya ikut dividend. Mungkin dia declare RM1, tapi bila kita convert dalam percentage mungkin dia 3 ke 4% saja. Tapi ada company yang mungkin declare 10%, tapi bila kita convert dalam percentage, dia adalah 10% contohnya. So itu yang kita akan pilih. Stocks yang ada dividend yield dalam percentage yield. Kita nak penting ialah yield supaya kita punya return kita nak tengok dalam percentage juga. So dia tak penting kalau dividend tinggi, tapi bila tengok yield dia tak berapa besar. So yang penting untuk dividend enhance ni ialah kita nak cari stocks yang akan declare dividend yang tinggi dalam masa setahun. So dalam setahun tu kita akan buat watch list lah untuk pilih mana stocks yang akan declare dividend yang tinggi. Dan juga untuk overseas kita ada Asia Pacific. Ini also this is also investment saham bukan unit trust. Dia adalah pelaburan saham yang akan invest ke dalam syarikat-syarikat di Asia Pacific. Dia fokus ke Asia Pacific. Asia Pacific contohnya Australia. Contoh lain Asia Pacific adalah di Singapura. Apa lagi? Asia Pacific, Malaysia pun masuk dalam Asia Pacific. Di Hong Kong, China, Indonesia, itu semua adalah Asia Pacific. So mandates untuk Asia Pacific ni difokus untuk pelaburan yang pelaburan saham yang diuruskan oleh fund manager. So fund manager akan select only dalam Asia Pacific sahaja. So I think that's all from me today. InsyaAllah kita sambung dalam masa dan yang akan datang. So sekali lagi, pengeras dia untuk malam ni. Siapa nak berkat ilmu dia, so please klik button share. Dan share kepada rakan-rakan anda agar lebih ramai lagi pelabur bursa Malaysia dari golongan Bumi Putra
Islam yang melabur dalam pelaburan yang patuh syariah, okay, dan juga sah dari sisi undang-undang. Sehingga kita berjumpa lagi. Thank you so much for having me. Okay, saya terpaksa awalkan malam ni sebab saya ada meeting selepas ni. Okay, so saya doakan anda berjaya dalam pelaburan saham. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.